Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan serta follower di page FTR Bidadari Solution. Okey, apa khabar anda semua hari ini? Soleha doakan agar semuanya dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa diberikan kemudahan dan juga kelancaran dalam setiap urusan yang kalian lakukan, insya-Allah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hari ini merupakan sharing ilmu daripada Solehah, hari yang ke-245 pada sesi tahun 2021 ni. Alhamdulillah. Okey, Soleh nak minta tolong kepada anda semua, tolong sharekan, tolong kongsikan Soleh punya link page live pada hari ini supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insya-Allah. Okey, hai, waalaikumsalam Puan Nur Syahidah Hamidi. Hai, waalaikumsalam Puan Mariam Nordin. Okey, alhamdulillah. Tajuk kita hari ini adalah redha seorang suami. So bagaimanakah redha seorang suami ni? Okey, Soleh akan kongsikan sebentar lagi. Tapi Soleh nak minta tolong kepada anda semua. Dah sharekan ke belum? Okey, sebelum tu jom kita berselawat dan juga berdoa. Semoga Allah memberkati majlis ilmu kita pada hari ini, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya mujib. Hai, waalaikumsalam Puan Anga Masyita. Okey, alhamdulillah. Hai Puan Umi Hendon, Puan Hanum. Okey. Berbalik kepada tajuk Solehah hari ini adalah redha seorang suami. Seorang isteri ada 4 syarat. Ada 4 syarat yang perlu kita ketahui. Seorang isteri yang nak masuk syurga, salah satunya adalah hendaklah taat dan patuh pada seorang suami. Selagi tak menyalahi syariah, hendaklah kita wajib. Hukum seorang isteri wajib dan patuh dia taat pada seorang suami dia. Seorang suami yang sah, seorang suami yang bertanggungjawab, yang halal di sisi Islam, insya-Allah. So, isteri kalau nak masuk syurga, buat baik dengan suami masing-masing. Jangan buat baik dengan suami orang, tetapi jagalah pasangan kita masing-masing. Jaga suami kita sebaiknya, insya-Allah. Jaga makan pakai dia, masakkan yang enak-enak, gosokkan baju dia, kemaskan barang-barang dia, insya-Allah. Bila kita, isteri yang sentiasa menyejukkan hati suami, suami redha ke atas kita, suami happy dengan kita, insya-Allah isteri yang macam ni lah yang akan menduduki syurga Allah Subhanahu Wa Taala. So, jangan sia-siakan peluang kita hari ini. Andai kita jadi suri rumah sepenuh masa, banyakkan menggembirakan hati suami, banyakkan mudahkan urusan rumah tangga. Sebab seorang ibu, seorang isteri ni tanggungjawab dia sangat banyak dan hendaklah saling bertoleransi antara satu sama lain. Bukannya masing-masing pentingkan diri, masing-masing bawa diri, suami kerja dia itu, isteri kerja dia itu. Tak. Ada kalanya si suami mesti juga tolong isteri memasak, tolong kemas rumah, tolong sidai baju, tolong lipat baju. Bukannya semuanya jatuh kepada seorang isteri tanggungjawab tu. Kalau seorang suami yang baik, dia akan cuba untuk meringankan beban isterinya. Sebab dia tahu isterinya awal pagi, pukul 4 pagi, 5 pagi dah bangun dah. Dah bangun, dah prepare sarapan. And then pula urus rumah tangga, kemas rumah, cuci toilet, basuh baju, lipat baju, sidai baju. Kalau nak senaraikan, memang takkan habis-habis tugas seorang suri rumah ni. So, seorang isteri yang solehah, dia takkan pernah merungut, dia takkan pernah menengking-nengking suaminya, dia takkan menyalahkan suaminya, tetapi dia sentiasa redha. Dia sentiasa terima dan dia sentiasa sabar menjalankan rutin harian dia. Dan isteri ni, andai dia sabar, dia ikhlas, dia niatkan segala kegiatan dibuat kerana Allah Ta'ala, insya-Allah
inilah balasan buat isteri yang solehah, akan mendiami syurga Allah yang terindah. Suami redha dekat isteri, andai si isteri tu ditakdirkan untuk Allah cabut nyawanya dulu, dan bila suami ucapkan abang redha ke atas awak, abang redha dan abang ampunkan segala dosa awak, abang halalkan segala makan minum dan abang ampunkan, abang tak ada simpan dalam hati, insya-Allah si isteri tersebut mendapat keredaan seorang suami, lalu dialah yang akan menjadi bidadari syurga, dialah yang akan mendiami syurga Allah yang terindah. Alangkah indahnya hidup kita andai hidup kita mendapat redha seorang suami. Itu bila di hari akhirat. Dekat dunia lagi, bila seorang suami redha terhadap seorang isteri, sebagai contoh, suami restu dan doakan setiap pagi, doakan isteri dia. Dia tahu isteri dia buat bisnes, dia tahu isteri dia bekerja dekat luar, dia tahu isteri dia banyak melakukan perniagaan dan sebagainya, ada kelas ke, jadi lecturer ke, jadi doktor ke, jadi guru ke. Si suami sentiasa mendoakan kejayaan seorang isteri. Kerana kejayaan seorang isteri sebenarnya adalah terletak apabila seorang suami redha. Seorang suami tak pernah merungut, tak pernah nak menyalahkan. Seorang suami tu memahami bahawa isteri dia buat perniagaan kerana nak bantu agama Allah. Seorang isteri tu buat perniagaan, buat dakwah kerana nak menegakkan agama Allah, nak menyebarkan manfaat, nak bantu ramai orang. Okey, Solah bagi contohlah dalam situasi diri Solehah sendiri. Solah tak cakap orang lain. Dalam situasi diri Solehah sendiri, Solehah dah hampir 7 tahun buat bisnes FTR. Alhamdulillah, dari tahun pertama hinggalah hampir tahun ke-7 ni, seorang suami sentiasa support, sentiasa doakan, sentiasa ada di saat Solehah memerlukan, di saat Solehah sibuk ke dalam kelas, dia sentiasa memahami. Sebaik-baiknya dia akan galas dan dia akan ganti tugas kita. Contoh kalau dia tengok kita terlampau busy dengan kelas, nak manage team, nak manage perniagaan macam mana, and then masuk kelas berbayar, masuk kelas tu, masuk kelas ni, seorang suami akan ambil tugas bantu isteri masak, bantu isteri kemas rumah, bantu isteri postkan barang. Itu adalah antara kebaikan-kebaikan dan pengorbanan yang dikongsikan bersama. Sebab suami tahu, di sebalik perjuangan dakwah seorang isteri, perlukan support yang sangat kuat daripada dia. So, Alhamdulillah, selama hampir 7 tahun Solehah buat bisnes FTR, Alhamdulillah masih setia, masih dapat bertahan sampai hari ni kerana asbab redha seorang suami. Sebab tu, jangan kita malu. Isteri, jangan malu untuk tiap pagi minta doa, suami, abang doakan ya supaya saya cemerlang buat bisnes FTR ni. Abang doakan ya supaya saya cemerlang buat bisnes STG ni. Abang doakan ya supaya saya cemerlang jadi seorang suri rumah yang tak lalai, yang boleh manage masa, sambil-sambil asuh anak, jaga anak. Itu tak jadi masalah. Yang penting kita dapat redha seorang suami. Seorang suami sentiasa doakan kita. Seorang suami sentiasa sokong dan support kita daripada belakang, kerana redha seorang suami itu sangatlah mahal. Dan boleh jadi asbab doa dia, asbab ucapan dia, asbab redha dia, kita diberikan kekuatan luar biasa. Seorang wanita sangat kuat apabila ada tulang belakang, di belakang dia tu ada yang support yang sangat kuat. InsyaAllah. So, banyak lagi tanggungjawab seorang wanita ni. Macam mana dia nak dapatkan redha suami adalah apabila dia nak keluar rumah pun dia dah minta izin. Abang, izinkan saya keluar rumah ya. Nak pergi rumah jiran sebelah ni. Nak jenguk-jenguk, kata dengan anaknya, dengan cerita anaknya sakit. So, kita dah minta izin suami, walaupun hanya nak pergi ke rumah jiran sebelah, kita dah minta izin. Sebab kita tahu, tanpa keizinan seorang suami, seorang isteri memang dilarang untuk keluar rumah. Melainkan memang kita dah cakap dan suami kita pun dah tahu, oh setiap jam ni selalu isterinya pergi mengaji, selalu isterinya pergi kuliah, pergi ceramah agama. Tu tak apalah sebab memang dah tahu dah kegiatan hari-harian kita ni. And then, seorang suami hendaklah sentiasa menyokong. Kalau tengok isteri pakaian tak kena, contoh dia tengok isteri tudung singkat, tengok isteri tak pakai stoking kaki, seorang suami yang baik akan menegur secara baik dan berhemah. Dia akan tegur, yang terlupa sesuatu lah, stoking kaki mana? Bukanlah seorang suami tu tahu nak marah-marah je. Nak tegur seorang isteri pun kena berhemah.
kena ada teknik-tekniknya supaya isteri tak berasa hati, supaya isteri tu tak jadi keras hati. Seorang suami kena pandai tackle hati isteri, puji-puji isteri macam mana kata kalau labuhkan lagi tudung, lagi cantik. So macam itulah seorang suami yang sentiasa nakkan redha Allah. Samping tu nak si isteri tu pandai jaga maruah diri, pandai jaga aurat, pandai jaga keaiban diri. Sebab keaiban diri seorang wanita ni, bila nak keluar rumah pun jangan bertabarus sangat, and then jangan pakai wangi-wangian. Kat rumah tahu pula berbau bawang. Tetapi bila nak pergi keluar rumah, dia punya perfume tu sembuh sampai 10 kali. Dah jadi haram. Seorang wanita ni, tak apalah berhias untuk suami. Di rumah tu tak apa. Wangi-wangi, cantik-cantik, comel-comel macam opera Cina pun tak apa. Sebab di hadapan suami masing-masing. Tetapi bila keluar rumah tu, berpada-pada, bersederhana. Jangan sampai menarik perhatian. Jangan sampai menyebabkan Allah murka. Sebab kita tak nak menjadi seorang wanita. Bila keluar rumah tu, ada satu hadis yang mengatakan wanita yang pakai wangi-wangian hingga menarik perhatian, dia diibaratkan seperti seorang pelacur, seorang penzina. Kita tak nak dituduh macam tu. Tak apalah kita wangi hanya di rumah. Dekat luar, kita sekadar nak menutup bau badan. Sekadar nak melindungi diri kita daripada bau-bau busuk dan sebagainya. InsyaAllah. Okey, seorang suami ni, bila dia reda terhadap seorang isteri, insya-Allah dia akan sentiasa saling memahami, tak saling mengungkit. Contohlah, seorang suami gaji dia lebih kecil berbanding dengan income isteri dia. Dan isteri jangan sesekali merasakan diri tu lebih tinggi daripada suami. Sebab taraf seorang isteri, dia mesti di bawah seorang suami. Suami adalah ketua keluarga selama-lamanya. Selagi dia ada isteri, dia adalah suami yang sihat, tubuh badan tak ada cacat, tak ada lumpuh dan sebagainya, dan dia mampu untuk keluar mencari nafkah, maka suami tersebut adalah suami yang menjadi ketua keluarga, menjadi pemimpin keluarga. Berbanding wanita, hendaklah sentiasa merendahkan hati, jangan sombong, jangan cakap ego, abang gaji saya lebih tinggi daripada abang. Abang jangan nak marah-marah saya ya. Jangan macam tu. Jangan sesekali. Sebab sesekali je kita dah ucapkan macam tu, maka Allah akan murka terhadap kita. Seorang isteri tak boleh nak lukakan hati suami. Andai suami terasa hati, maka berdosalah isteri tersebut. So jangan kita sakitkan hati suami, kita sentiasa nak mengundang kemarahan, nak lagi membakar api kemarahan. Jangan. Hendaklah kita cakap sopan santun. Kita kena sedar diri kita. Cakap sopan santun, cakap yang elok-elok, jangan sombong, jangan ego. Dan seorang suami pun, dia nak belanja isteri dia ikut kemampuan dia. Seorang suami jangan sampai orang kata sanggup papa ke dana hanya kerana nak tunaikan hasrat si isteri. Kena ikut bajet masing-masing dan ikut kemampuan masing-masing. Islam tu indah. Tak semestinya bila kita ni gaji sikit, kita nak paksa juga diri. Sedangkan kehidupan kita selama sebulan tu masih panjang. Takkanlah awal-awal bulan duit semua dah habis. Hendaklah kita pandai manage keuangan, dan isteri andai diamanahkan oleh seorang suami untuk jaga akaun rumah tangga, hendaklah amanah. Jangan boros, jangan tahu pentingkan diri, berbelanjalah mengikut kadar yang sepatutnya. Walaupun suami cakap tak apa, duit abang, duit awak, duit awak. Kita hendaklah orang kata fikir long term. Jangan waktu sekarang ni lah nak beli semua macam-macam sehingga kan bila waktu kecemasan kita dah tak ada duit. Kita dah tak ada saving dah. So jangan jadi macam tu. Sediakan payung sebelum hujan. Bercakap pasal payung, Solah nak bagi tahu. Bulan ni kita ada promosi 5 hari je sempena Christmas dan akhir tahun. Kita ada promosi FTR selama 5 hari, di mana pembelian set luxury iaitu buku yang berwarna-warni tu, semua pages adalah berwarna, anda akan dapat percuma sekaki payung. Betul ke sekaki? Penjodoh bilangannya. Anda akan dapat satu payung secara percuma warna purple. Warna purple FTR tu anda dapat percuma kalau anda grab sekarang. Sebab harga sebenarnya adalah 499. Tetapi sempena 5 hari sales ni, anda akan diberikan offer sebanyak 350 sahaja.
350 plus dapat payung lagi. Lagi sekarang musim hujan kan. Sediakan payung sebelum hujan. Payung FTR sangat-sangat cantik. Soalnya ada 3 kot dekat rumah. 2 dapat hadiah sempena Mega Live. Alhamdulillah. Kata suami, 2-3 tahun lagi harga payung ni naik harga. So simpan elok-elok. Alhamdulillah kat sini tak hujan sangat. Dan memang bila sesuatu barang tu kita pandang secara eksklusif, kita sayang kan, rasa sayang sangat. Ya Allah sayang, cantik, high value. So anda jangan lepaskan peluang. Grab sekarang sementara masih ada masa 5 hari sahaja, 20 hari bulan hingga 25 hari bulan. So berbalik kepada tajuk kita hari ni, redha seorang suami. Jadilah seorang isteri yang sentiasa menyejukkan hati suami. Jangan mengundang marah seorang suami. Kita bila suami redha ke atas kita, insya-Allah masuklah engkau ke mana-mana pintu syurga yang engkau nak. Dan isteri solehah ada pintu khas yang disediakan untuk wanita yang solehah, wanita yang taat kepada Allah dan Rasul, wanita yang sentiasa menjaga amal, wanita yang rajin berpuasa, wanita yang rajin menuntut ilmu. Inilah dia, ada pintu-pintu syurga khas untuk anda. So jangan berkira, tanya kat diri kita, aku wanita yang mana ya? Adakah aku wanita yang selalu mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim? Ataupun adakah aku ni wanita yang taat pada suami? Ataupun aku ni adakah wanita yang selalu menuntut ilmu, mencari ilmu untuk kehidupan akhirat? So siapa yang nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala, cukupkan bekal kita, top up ilmu, jangan berkira-kira, jangan kedekut, kerana sekarang pun kita dah lihat dah. Sekarang kita di dunia akhir zaman. Kita kena persiapkan diri kita, amal kita, bekal kita, iman kita kena mantap. Kalau iman tak kuat, macam-macam perkara boleh berlaku. Depression, masalah bunuh diri pun makin banyak. Masalah tak dapat nak kawal emosi. Dan depression tu adalah satu-satu yang bahaya. Kalau kita ada iman, insya-Allah ada ilmu, ada iman dan kita amalkan segala ilmu yang kita tahu, insya-Allah kita akan sentiasa mendapat rahmat dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. So jangan berkira-kira, jangan tunggu-tunggu lagi, jangan tangguh-tangguh lagi. Upgrade ilmu sekarang kalau anda nak berjaya dunia dan akhirat, insya-Allah. Okey, sekian sahaja perkongsian ilmu daripada Solehah. InsyaAllah kita berjumpa lagi esok hari di waktu yang sama dan di tempat yang sama. InsyaAllah kita akan berkongsi lebih lagi tajuk-tajuk yang menarik dan boleh menjadi makanan rohani kita. Dan ketahuilah, anda yang menonton majlis ilmu pada petang ini, anda bukan seorang yang rugi. Malah anda mendapat pahala kerana menuntut ilmu. Kerana orang yang menuntut ilmu ibarat berada di taman syurga. So beruntunglah kalian kerana sekarang ni berada di taman syurga. Berada taman syurga di dunia ni, insya-Allah. Okey. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.